Halo, apa khabar semua? Dari 3 video yang lepas, kita telah menjawab contoh soalan mengenai dari soalan ke-12 graph functions, soalan ke-13 penjelmaan 3, kemudian soalan ke-14 statistik 3, dan hari ini kita akan cuba menjawab soalan seterusnya, iaitu soalan ke-15. Okey. Contoh soalan ini diambil dari peperiksaan percubaan SPM 2016. Okey, dari sekolah di Kelantan. So, anda dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Okey, ini yang penting sebab kita kena nanti akan kamu dapati kita kena uh, draw to scale, okay, melukis dengan uh, dengan skala, okay. So Raja 15.1 menunjukkan sebuah pepejar berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat A, B, C, D terletak di atas sata mengufuk. Okay, permukaan A, B, L, K, G, F ialah keratan rentas A, B, K, L, G, F. Okay, ialah sata keratan rentas dengan seragam prisma itu. Okay, dari segi 4 tepat E, F, G, bla 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 bla. Okay, dengan skala imbas sudah tahu yang ini adalah dari bab 10 plans and elevation. Okay, plans and elevation. Okay, di sukatan pelajaran matematik SPM tingkatan 5. Okay, bab terakhir. Okay, so bagi yang berminat ataupun yang masih lagi tak berapa fasih tentang plan dan dongakkan ataupun plans and elevation tu, okay, bolehlah buat ulang kaji sedikit sebelum datang kemudian sebelum kamu view video inilah. Okay. Sebenarnya bab ini agak penting di dalam kehidupan kita seharian lah. Okay. Sebab kalau kamu beli rumah ke, nak tengok rumah ke apa, kamu kena tengok plan kan. Okay. Ini semuanya kalau kamu dah tahu sedikit selok belok tentang apa yang diajar di sekolah tentang plan dan dongakkan, maka kamu akan lebih faham tentang tentang plan rumah kamu lah. Okay. So sebelum saya mulakan soalan ini, saya ingin nak buat sedikit pengenalan mengenai apa yang dimaksudkan dengan plan dan dongakkan. Okay. Plan adalah gambar yang terbentuk apabila pepejar dilihat dari atas. Okay. Pepejar dilihat dari atas. Okay. Unjuran ortogonalnya terletak pada sata mendatar. Okay. Iaitu apabila kamu melihat benda dari atas kan, kamu akan dapat plan dia lah, iaitu bendanya semua mendatar. Okay. Misalnya untuk banglo ini, okay, kamu ada 3 tingkat. Kalau kamu pergi ke developer, okay, dia akan berikan satu plan lah, okay, rumah ini. Kemudian kamu akan diberitahu bahawa okay, bagaimana rupa bentuk rumah yang mereka jual tu. Kemudian bagaimana plan untuk basement dia, mungkin basement. Kemudian untuk
main floor dia untuk tingkat ke atas. Okey, semuanya akan dilukis dengan apabila dengan plan apabila dia dilihat dari atas lah. Okay, plan itu adalah apabila dia dilihat dari atas dan unjurannya adalah serta mendata. Okay. Dongakkan pula adalah image yang terbentuk apabila pekerja dilihat dari depan atau dari sisi. Unjuran ortogonalnya terletak pada serta mencancang. Tadi yang ni mendata kan, plan tu kalau kamu lihat dari atas dia mendata. Kalau lihat dari tepi tu serta unjuran ortogonalnya adalah serta mencancang. Okay. Kamu lihat dari depan pun serta mencancang macam tu. Okay. And dalam plan melukis plan dan dongakkan pepejal, tepi yang kelihatan harus dilukis dengan menggunakan garis pejal, dan tepi yang tersembunyi pula yang pandangannya tersekat harus dilukis dengan menggunakan garis putus-putus. Okey, itu penting. Bermaksud apabila misalnya ada satu dinding dekat tepi dekat belakang, tetapi apabila kamu lihat dari sini kamu tak nampak dinding itu dari depan kan, sebab dah kena blok mungkin dengan satu dinding di depan tu. So apabila kamu ada satu misalnya chimney dekat atas tu yang diblok dengan bumbung itu, maka di bawah tu sebenarnya kamu kena lukis satu garis putus macam tu lah. Okay, itu maksudnya. Okay, dash line lah. So ini adalah contoh dongakkan apabila dilihat dari sebelah sini, kamu dapatlah left elevation. Apabila dilihat dari sebelah kanan, kamu dapatlah right elevation. Tengok, kalau dari sebelah kiri, kamu boleh nampak yang sini ada satu staircase. Okay, ada satu tingkat kan. Di sini pula apabila dilihat dari sebelah kanan pula dia macam ni. Okay. Okay. Ini adalah contoh bagaimana arkitek itu melukis plan dan dongakkan tu lah, bila sebelum developer ataupun sebelum syarikat pembangunan tu membuat rumah, membina rumah itulah. Okay. So untuk kami, sebelum kita mulakan dengan soalan ini, adalah penting untuk semua yang kamu kena tahu, kena bawa geometric instrument set ataupun instrument geometric. Okay. Harap kamu kenal semua instrumen ini kan. Okay. Ini adalah penting supaya kamu boleh bila kena lukis, misalnya kalau kena lukis dom ke, boleh guna ini, ataupun guna kompas. Okay. Kalau nak guna sudut tepat ke, sudut tepat boleh guna macam tiga segi macam ni, dan so on lah. Okay. Adalah penting supaya apabila kamu masuk ke bilik peperiksaan, semestinya semua instrumen yang perlu dibawa tu kena double check lah sebelum sehari sebelum peperiksaan lah, supaya kamu dapat ready semua instrumen tu. Okay.
Let's start. Anda dibenarkan menggunakan kertas graf sebab kamu kena lukis dengan skala penuh. Okay. Dan sekarang kita semula dengan menunjukkan Raja 15.1 menunjukkan sebuah pepejar berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat tepat A, B, C, D. Segi empat tepat. Okay. So segi empat tepat ini mempunyai tepi 7 cm dengan 4 cm. Okay, segi empat tepat. Okay, terletak di atas sata mengufuk. Okay, permukaan ABLKGF. ABLKGF ialah keratan rentas seragam prisma. ABLKGF. Okay, keratan rentas seragam prisma. Segi empat tepat ELGH ialah sata condong. EL segi empat tepat EFGH. EFGH. Okay, ialah sata mencondong. Okay, lebih baik saya guna user highlighter. Okay, EFGNH. Okay, sata condong dari segi empat dan segi empat tepat JKLM. Mana? JKLNM. Okay, ialah sata mengufuk. Okay, tepi BL, GK and AF. BL mana? BL, GK dan AF adalah tegak, dan GK pula ni 2 cm, HJ juga 2 cm. Okey, kamu diberitahu yang ini adalah 2 cm lah. Okey. Dengan itu kamu dah tahu yang ini adalah 2 cm dan kamu bolehlah lukis satu macam sebenarnya ia adalah satu garis lari dengan sata mengufuk inilah. Okey, dan mark dekat sini sebenarnya ini 2 cm, ini pun 2 cm lah, maka 5 cm sebab FA tu atau AF tu adalah 5 cm, maka dari titik A ke sampai ke sini adalah 3 cm. Okey, ini juga 3 cm. Okey, sebab ini adalah 2 cm. Okey, ini adalah penting lah. Okey, kemudian kamu disuruh lukis dengan skala penuh. Dongakkan pepejar itu pada sata mencancang yang selari dengan AB. Okey. Dan sebagaimana dilihat dari X. Okay, kalau kamu melihat benda ini dari X, ini adalah dongakan kan? Sebab pelan itu dari atas. Yang semua dari tepi itu adalah dongakan. Dengan dongakan tadi kamu dah baca yang dongakan adalah apabila kamu lihat dari tepi dan unjurannya adalah dengan sata mencancang lah. Okay, kamu boleh lihat dari sini. Okay, apabila kamu lihat dari sini, apa yang kamu nampak? Okay, sudah tentu yang paling besar kamu kena lukis dari permukaan yang paling besar. Paling besarnya adalah 7 cm kan, 7 cm.
untuk SATA ngufuk ini, dan 5 cm untuk SATA menenggak. Yang paling tinggi ini adalah 7 cm. Maka dengan ini kamu akan lebih kurang akan dapat macam benda ni, tung, 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 macam ni. Okey, nampak macam senang lah. Sebab kalau kamu gambarkan, kalau nampak tengok benda dari bahagian tepi sini, okey, kamu akan nampak tepi ini, kan? Okey, kita mula. Okey, dengan itu kamu kena lukis dengan skala penuh, bermakna 7 cm ini semestinya 7 cm, 5 cm semestinya 5 cm di atas kertas graf. Okey, sebab tadi kamu lihat dari X kan, saya dah lebih kurang dah bantu kamu dalam membuat imajinasi ataupun penggambaran dari apabila melihat dari sini, kan. Okey, maka senang saja kamu pilih SATA yang paling besar, iaitu 5 cm. Sorry, ini adalah 5 cm. Okey, 5 cm ini adalah 7 cm. Okey, maka sebab ini 3 cm lah, so yang tepi ni pun sama juga. Sebab benda ni semua kena label dengan betul, okey, dan dilukis dengan betul. Ini 2 cm, 3 cm dekat sini, 3 cm, 2 cm kena label dengan betul. Ini 5 cm dan ini 7 cm. Okey. Okey, sebab kamu dah label ini, dah label ini 3 cm. Okey. Okey, maka diorang tahulah yang ni 4 cm, lebih kurang 4 cm dekat sini. Tak payah label dengan tak payah label pun tak apalah. Okey. Okey, kemudian apa yang penting adalah melabelkan setiap titik tepi itu, titik tepi itu. Okey, apa yang kamu nampak tu, bila yang depan tu kamu boleh nampak, kan, yang belakang tu kamu tak boleh nampak. So di dalam dongakkan ataupun pelan, apa yang kamu boleh nampak di depan tu, kamu kena mulakan dengan huruf itu. Okey, kamu boleh nampak B, A, F, G, K, L, kan? B, A, F, G, K, L. Okey, so kita mula dari setiap titik inilah. C di belakang B, maka kamu tulis B/C. Okey, untuk titik ini pula A dengan D. A dengan D, maka kamu tulis A-D. Seterusnya F dan E di belakangnya, maka kamu tulis A-E. Ini pula KJ. Kemudian ini pula L dengan M, maka kamu tulis L/M. Dan tadi BC, kan? Tadi BC. Okey, dan seterusnya ini pula. Tadi ini sudah habis. Seterusnya G dengan H. So kamu tulis GH, label GH dekat sini. Okey, G/H. Okey, so ini adalah penting kalau ada titik, 3 titik atau 4 titik dekat belakang, saya akan perkenalkan nanti. Okey, kamu akan nampak kamu ada banyak huruf dekat belakang, semua slash. Okey, apa yang penting adalah
yang depan sekali yang kamu boleh nampak itu mesti ditulis ataupun di label dahulu. Okay. Kemudian diikuti dengan slash dekat belakang. Okay. Sebab kamu tak boleh nampak sebab itu slash lah. Okay. Slash dekat belakang. Belakang tu sebenarnya kalau kamu tengok dari sini memang kamu tak boleh nampak memang tak boleh nampak apa yang ada dekat belakang lah. Tapi kamu tahu ada benda dekat belakang. That's why sebab itu kamu kena labelkan ya di belakang supaya apabila seorang melihat plan dan dongakkan kamu, dia akan dapat tahu yang ini adalah satu dongakkan 3 dimensi, di mana dekat belakang tu masih ada benda lagi. Cuma apa yang dia tak tahu adalah berapa tebalnya. Berapa tebal, tapi dia tahu ini memang apabila saya nampak ada huruf macam ini, saya tahu ini bukan satu benda dua dimensi. Ini adalah satu benda 3 dimensi, sebab di belakang benda ni dia ada satu ketebalannya. Okay. Cuma saya tak tahu apa ketebalan, berapa lebarnya ke tepi itu. Tapi saya tahu memang ada dekat sini memang ada satu dinding. Okay. Apabila saya diberikan dongakkan ini. Okay. Faham ya? Kemudian kamu labelkan dengan sepenuhnya dongakkan dari X. Okay. Dengan itu kalau dilabelkan dengan betul dan labelkan semua unit itu dengan betul, maka kamu dapatlah markah untuk soalan ini. Okay. Mesti double check, make sure kamu double check. Okay. Jangan buat macam saya. Kalau saya tersalah label 7 ni, maka saya akan ditolak markah lah. Okay. Sebab yang ini memang 5 kan. Kalau saya tulis 7 dekat sini, salah. Okay. Walaupun saya lukis 5, tapi saya tu kalau saya label 7 cm dekat sini, ini masih salah untuk bahagian ini. Okay. Mungkin saya akan dapat markah tetapi sudah tentu tidak akan saya dapat markah penuh lah. Okay. Kalau saya label salah untuk mana-mana satu bahagian. Okay. Sama ada label untuk setiap penjuru tu ataupun unit. Okay. So what is important atau apa yang penting adalah untuk kamu kena pastikan semua unit dilabel dengan betul, semua tepi dilabelkan dengan tepat supaya kamu boleh dapat markah penuh. Sebab bahagian A selalunya adalah yang paling senang sekali. Seterusnya, sebuah pepecah lain berbentuk cuboid dengan tapak segi 4 tepat PQRS. Dicantumkan kepada prisma baja 15.1. Okay. 15.1 tadi adalah dekat sini kan. Dan dekat sini. Okay, ini adalah tepi untuk 15.1 kan. Yang okay. Sekarang apa yang baru adalah cuboid ini. Ini saya punya pointer. Guna pointer color lain lah. PQR
sini. So PQRS dicantumkan kepada prisma dalam raja pada sata mencancang A, R and F. Sata mencancang A, R and F. Okay. Okay. Dia dicantumkan tetapi tidak dicantumkan sampai di penghujungnya, cuma dicantum separuh saja, separuh daripada dinding A, D, E, F. Okay. Separuh daripada dinding A, D, E, F saja. Okay. So gabungan pepejal adalah seperti yang ditunjukkan pada Raja 15.2. Okay, tapak P, Q, A, B, C, D, R, S. P, Q, A, B, C, D, R kat mana? R dan A, B, P, Q, A, B, C, D, R dan S. Okay, A, B, okay, P, Q, A, B, P, Q, A, B, C, D dan R, S. Okay. Kita letak pada sata mengufuk. Okay. Sata mengufuk iaitu penjuru dengan sata apabila kamu lihat dari atas lah. Okay. Dan QARD adalah garis lurus. QARD ke mana? QARD, okay, adalah garis lurus. Okay. Diberikan yang ini Q, A, R, D adalah garis lurus. Okay. So lukis dengan skala penuh pelan gabungan pejal itu. Pelan okay. Keyword itu adalah pelan gabungan pepejal itu. Kita dah belajar yang kalau disuruh lukis disuruh lukis pelan, ia bermaksud ia dilihat dari atas lah. Okay. Maka dengan itu, apa yang penting adalah kamu kena gambarkan semua benda itu dari semua cantuman prisma ni dengan cuboid ini dari atas. Okay. Maka dengan itu kamu akan kena untuk seperti dalam bahagian A, kamu dah tahu untuk membuat dongakan ataupun melukis dongakan ataupun melukis pelan selalu mula dengan sata yang paling besar. Okay. Dengan saiz yang paling besar. Maka dengan itu kamu akan dapati bahawa saiz, sebab kamu kena unjurkan dari atas kan, tengok dari atas. Okay. Maka untuk sata ini dengan sata, kalau saya namakan ini sebagai sata mengufuk, ini sata ini satu lagi sata mungkin mencancang lah kat sini kan. Okay. That means untuk sata ini dengan sata ini lah. Okay. Untuk tepi ini dengan tepi ini lah. Okay. Tepi ini adalah 2 cm
tambah 4 cm tambah 3 cm. Okay. So semua sekali ada, kamu dapat 9 cm kesemuanya. 9 cm. Kemudian untuk tepi ini pula, ia adalah 3 cm, 2 cm dan 2 cm. Maka kamu akan dapat 7 cm dekat sini. Lebih kurang 7 dekat sini, 9, 2 campur 4 campur 3 kan. Okay, so 9 cm. Okay. Okay, ini yang kamu akan dapat gambarkan nanti. Yang untuk sata mengufuk tu, yang satanya adalah jumlah tapaknya adalah 9 dengan 7. Okay. Seterusnya, okay, maka kamu kalau lihat dari atas, kamu akan dapati bahawa, okay, kalau saya lukis bahagian original ini dulu, okay, maka ia adalah macam ini kan, dengan 4 cm dengan 7 cm macam ni. Seterusnya saya lukis cuboid ni, maka ia adalah 2 cm dan 3 cm dekat sini, dan jumlahnya adalah 5 cm dekat sini. Maka 5 tolak 3, maka sini ada lagi balance 2 cm, dan ini 2 cm dekat sini lah. Okay, so 3 cm, 2 cm, 2 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm. Okay, betul lah. Okay, dengan itu kamu dapatlah pelan untuk cantuman ini. Okay, so selepas itu labelkan dengan sepenuhnya semua unit. So ini 2 cm, ini 5 cm, ini 3 cm, 2 cm, 2 cm, dan ini 4 cm, ini 3 cm. Okay, dan ini 4 cm. Okay, selepas melabelkan semua unit untuk setiap tepi yang penting ini dengan penuh, okay, maka kamu pun mulakanlah melabelkan setiap penjuru dia. Okay, kita mula dari mana? Okay, biar kita mula dari penjuru ini. Okay, so sekarang saya lihat dari atas kan, saya akan nampak L dulu diikuti dengan B, right? Saya akan nampak L, tetapi B akan adalah di bawah B kan. Okay, tapi tersembunyi. Okay, so maka saya pun tulis, okay, saya pun mulakan dengan LB. So LB akan dilabelkan dengan L dulu slash B. Okay, B itu tersembunyi lah. Seterusnya kita buat ni M dengan C. Okay, saya nampak M, saya tak nampak C. Okay, maka saya buat M slash C. Okay, J and H. JH. Okay, JH. Okay, J slash H. Okay, nampak K, G tersembunyi. Okay, so maka K slash G.
sini pula. E dengan D. Nampak E, D di belakang ataupun di bawah dia. Okay, so E/D. Dan sini pula. Okay, dekat sini apa yang saya nampak adalah W, N dan R. Right? So sekarang kamu nampak ada 3 titik, ada 3 titik dekat sini, maka saya pun kena ikut sequence lah, ikut giliran. Nampak W, N di belakang W ataupun di bawah W, dan R di bawah N pula. Okay, maka saya tulis W/N/R. Okay, seterusnya F dengan A pula. F/A. Dan ini pula V/Q. V/Q. Nampak U, P di bawahnya. U/P. T dengan S. Okay, nampak nampak T dan S di bawahnya. Okay, maka saya pun habiskan dengan T/S. Okay, dengan itu saya pun berjaya selesaikan plan gabungan pepejal itu. Maka saya dapat 4 markah. Okey. Tak apa. Okey, kita pergi ke dongakkan pepejal itu pada sata mencancang yang selari dengan BC sebagaimana dilihat dari Y. Okey. So kamu lihat, seterusnya kamu melihat akan membuat satu dongakkan pepejal dari bila dilihat dari sudut Y pula. Okey, kita mula dengan itu. Apabila saya lihat dongakkan ataupun melihat dari sudut tepi ini, okey, dan membuat dongakkan atau elevation untuk gabungan ini, maka apa yang saya dapat adalah sini adalah 4 cm dan campur 3 cm, lebih 7 cm. Okay. Dan ketinggian dia adalah sini 5 cm, sini jumlah ketinggian dia yang paling tinggi itu adalah 7 cm kan. So adalah 7 cm. Kamu pun lukislah yang tepi yang paling panjang itu adalah 7 cm. Itu 4 campur 3 kan. 4 campur 3. Kemudian ini adalah 7 cm. Okay, ketinggian dia. Okay. Maka kamu pun lebih kurang dapatlah satu segi 4 tepat bayangan macam ni. Okay. Dengan itu kamu boleh mula dari sini. Okay. Mula dari sini, apa yang kamu nampak kalau lihat dari sini adalah satu segi 4 tepat pejal kan. Segi 4 tepat dengan tepi 4 cm, dan ketinggiannya adalah 5 cm. Dan lukislah macam ni. Okay. Sebab kamu tahu tadi yang sini adalah 2 cm kan. Cuboid ini dicantum tepinya lah, lebih kurang macam ni. So sini kamu tahu adalah 2 cm dekat sini. Cuboid, hujung cuboidnya adalah dekat sini kan, dekat sini. So saya ada 2 cm.
Dan sini 2 cm, 2 cm, so jumlahnya 7 cm, 7 cm kan, 7 cm. Kemudian ini di 5 cm, 2 cm campur 3 cm sama 5 cm, betul. Okey, ini 2 cm, sini 2 cm. Okey, maka jumlahnya adalah 7 cm lah, seperti yang sebelum kita lukis tadi kita dah tahu adalah 7 cm kan. Dah selesai label unit tu, maka kita mula sekali lagi dengan apa yang kita kena label dekat penjuru tu. Okey, saya mula dari sini. Nampak M, J di belakangnya. Nampak M, J di belakangnya. Dan ini juga 5 cm kan. Okey, make sure kamu tahu yang ni bukan ketinggian dia tidak sama ya. So ini adalah 5 cm sini adalah 5 cm. Sebab sini ada 5 cm kan. EF tu selari dengan serta mengufuk. Okey. So kamu nampak M, J and E. Okey. Maka kamu tulis M/J/E. Ini pula. So untuk yang di bawah tu saya nampak C, saya nampak D. Right? Okay. Saya nampak C, D tersembunyi di belakangnya. Okay, maka dengan tu C dengan D, C/D. Okay, habis. Kemudian untuk penjuru ini pula J, K di belakangnya, L dan K di belakangnya, dan di belakang K ada F. Maka kita mula dengan L/K/F. Dan di bawah sini pula nampak B dan A tersembunyi di belakang A. Okay, so B/A. Seterusnya kita pergi ke sini, Q dengan P. Q dengan P. So kita ada Q dengan P. Q/P. Di atas pula V dengan U. V di belakang U. V/U. Sini pula WT. WT dengan yang paling cuba yang paling atas selari kan. So kita pun tulislah W/T. Okey. Kemudian untuk yang tersembunyi di belakang yang tak nampak tu, okey. Ni H dengan tak ada benda. Okey. Maka H tu di belakang dinding ini. Right? H di belakang dinding ini, H tak nampak. Okey. Tapi G pun tak nampak. Tengok. H tak nampak, G pun tak nampak dari kalau saya lihat dari arah Y kan, saya tak akan nampak yang sini ada satu G dengan H. Tapi benda ni ada dekat sana. Okay. So ini adalah tepi yang tersembunyi. Okay. So ini adalah tepi tersembunyi yang pandangannya tersekat. Pandangannya tersekat. Harus dilukis dengan menggunakan garis putus-putus. Okay. So kita balik lagi. Okay. Dua titik ni dengan tepi ni kita tak nampak kan, tersembunyi. Maka saya kena lukis dengan garis putus-putus. Okay. So dengan itu saya akan ada satu G dengan H. Saya pun labelkan G dengan H. Okay. Dan
saya sambungkan kedua-dua titik ini dengan garis putus-putus. Seterusnya saya ada N dekat sini. N depan N tak ada benda kan. So N, maka N dekat di atas. Okay. Dan apa yang kamu nampak? Kamu nampak cuboid extended out kan. Cuboid itu di atas sini. Tetapi dinding cuboid ini ada tersembunyi di belakang kan, ada tersembunyi di belakang ini, okey, dan cuma tersembunyi di belakang dinding inilah, di belakang dinding ini, okey. So ini juga satu tepi yang tersembunyi, maka dengan itu kamu juga harus sambungkan titik ini ke sini, okey. Sambungkan juga kena gunakan garis yang betul-betul sebab dia ada satu dekat sini, ada satu dinding yang tersembunyi, okey, dinding yang tersembunyi, okey. Maka dengan itu kita pun ada satu garis putus-putus, okey. Dan apa yang kamu nampak di bawah tu adalah R dan S, okey. S di belakang R, okey. Di depan tak ada, sebab dekat tapak sini tak ada benda yang halang dia kan. So R tu dekat depan lah, R depan S. So kita pun labelkan R/S. Okay, tadi yang ni dah habiskan. Okay, maka dengan tu kita pun habis lukis plan dan dongakkan ni lah. Okay, so dengan tu habislah, selesailah semua soalan tu. Dan kalau kita dapat jawab dengan penuh dan tepat, maka kita dapatlah 12 markah penuh dari soalan ni. Okay, so tolong subscribe and like channel dan share kepada kawan-kawan kamu. Dan sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Eden Learning House atau Eden Learning Center kerana memberikan nasihat pengajaran untuk tutorial percuma ini. Okay. Juga ingin saya berterima kasih kepada Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Cawangan Kelantan kerana menggunakan contoh soalan percubaan SPM tahun 2016 yang saya gunakan untuk contoh penjawapan ini. Okay, last sekali, practice makes perfect. Okay, and selamat maju jaya. Kita jumpa lagi di video lain. Bye bye.